Untuk hari ini kelas kita nak sambung iaitu 4.3 gabungan operasi set. Okey, hari tu teacher dah ajar sedikit. Ni buka surat 116 ya dalam buku teks awak. Hari tu teacher dah ajar awak sikit okey apa macam mana cara nak melukis, nak melorehkan kalau awak ada persilangan set dan kesatuan set pada masa yang sama. Okey. So gabungan operasi set ni seperti teacher beritahu kita kena buat daripada kiri ke kanan. Okey, tetapi jika ada kurungan, kita kena buat yang kurungan dulu. Okey. So, seterusnya adalah bagaimanakah anda menentukan pelengkap? So, kita kena faham ya kalau ada perkataan pelengkap, pelengkap bermaksud semua unsur yang bukan. Okay, semua unsur yang bukan ya. Okay, so kalau kita ada gabungan operasi yang melibatkan pelengkap bagi salah satu persilangan, contohnya persilangan ataupun kesatuan atau kedua-duanya, dia boleh jadi 3 benda ya. Mungkin dia boleh bagi persilangan sahaja atau dia boleh bagi kesatuan sahaja ataupun dia boleh bagi kedua-dua, ada persilangan dan ada kesatuan. So sama juga dengan yang tadi, yang pelengkap ni pun awak kena buat daripada kiri ke kanan. Okay, so namun jika ada operasi dalam kurungan, of course kita akan buat yang operasi dalam kurungan dulu. Okay, so kita akan tengok contoh 14 ya. So sekarang teacher akan pergi kat Jamboard. Kita akan tengok contoh 14. Okay, so contoh 14 ni merujuk kepada buku teks awak, muka surat 118. Okay, so awak boleh rujuk buku teks awak, muka surat 118. Okey, kita baca soalan dia dulu ya. Kita fahamkan dulu kandungan soalan dia dulu. Diberi set semesta ya. Okey, set semesta ni adalah keseluruhan set untuk contoh 14 ni ya. Diberi set semesta ialah 30, antara 30 hingga 40. So ni penting ya kelas. Yang ni penting. Okey. So dia adalah antara 30 hingga 40. So set A ialah gandaan 3. So A ialah gandaan 3. Ialah hasil tambah 2 digit adalah nombor ganjil. So bila kita tambah kedua-dua digit, contohnya kita ambil 30. 3 tambah dengan sifar, kita dapat 3. So 3 tu ganjil ke genap? Ganjil kan? So kait keadaan macam tu. Dan kita ada set C diberi nombor 30, 32, 35, 39 dan 40. So kerja kita yang pertama adalah untuk senaraikan semua unsur. Okay, so teacher akan bantu awak, kita akan cuba senaraikan semua unsur. So teacher akan kecilkan ni sikit supaya kita ada ruangan yang banyak untuk, lebih banyak ruangan untuk menulis. Okey, padam ni semua. Okey, so kita senaraikan dulu set semesta dia dulu. Siapakah yang berada dalam set semesta ya? So dalam set semesta, kalau kita tengok yang ni kan kelas, okey, teacher buat dulu simbol dia. Okay, untuk set semesta dia kata antara nombor 30 hingga 40 kan. Okay, so kita akan senaraikan semua 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Okay, so selepas kita dah senaraikan semua, kedua kita buat set A. Okey, set A tadi dia kata apa? Set A ialah gandaan 3. So antara nombor-nombor ni mana adalah gandaan 3? Okey, mana yang boleh dibahagi 3? 30, 33. So macam mana nak tahu? Kalau 30, nombor yang 1, 2, 3 kan? So nombor keempat dia adalah gandaan 3. Lepas tu 1, 2, 3, so 36. Lepas tu 39. So ni adalah nombor-nombor gandaan 3. Okay, kita dah buat dah untuk set A, dah dapat dah, senarai set A dah dapat. Lepas tu kita pergi set B. Okay, set B dia kata hasil tambah 2 digit tu adalah nombor ganjil. Ni kita kena buat one by one. 3 tambah sifar, dapat 3 ganjil. 31, 3 tambah 1. Okay, so 3 tambah 1 kita dapat 4. So dia bukan ganjil, dia adalah genap. 3 tambah 2, 5. Okay, so kalau kamu ingat lagi, hasil tambah jika satu nombor genap, satu nombor ganjil, jawapan kita adalah nombor ganjil. So contohnya 3 ni genap, 2 ni ganjil, 3 ni ganjil, 2 ni genap. So 3 tambah 2 kita akan dapat
bukan kita tak tulis 5 kita tulis nombor tu 32. 3 dengan 3, dua-dua ganjil. Dua-dua ganjil, hasil tambah dia kita dapat genap. So kita tak boleh ambil 33. 34. So kita ambil semua nombor yang genap. So nombor yang genap artinya 36, 38, 40. Semua nombor genap ni, okey, bila kita tambah kita akan mendapat nombor ganjil. Kecuali 4 dengan sifar. Kenapa 4 dengan sifar ni tak? Sebab 4 ni dah genap. Genap tambah dengan genap, kita masih akan dapat jawapan genap juga So ni adalah nombor-nombor yang berada dalam ni. Okey, ada tak saya tertinggal siapa-siapa? Saya 3 tambah 9, 12. Genap. Okey, saya rasa dah okey dah kot. Okey. So ni adalah semua nombor yang digolongkan sebagai nombor hasil tambah 2 digit yang mendapat nombor ganjil 30, 32, 34, 36, 38. Seterusnya kita pergi kat C. Okey. Untuk C, dia dah bagi dah nilai-nilai dia. So tak perlulah kita nak memikir. Kita tulis je nilai-nilai yang dia bagi. Okey, kejap ya. Ada orang nak masuk kot. Okey dah. Okey, saya teruskan 32, 35, 39, 40. Ni yang telah diberi Okey, seterusnya kita nak pergi kepada soalan dia. Baru nak pergi masuk ke soalan Kita tengok soalan dia. Mula-mula dia nak kita cari A kesatuan B. Lepas tu ini adalah pelengkap. Tapi sebelum cari pelengkap, of course kalau okey lah. Kalau kamu dah macam dah mahir, awak boleh terus pergi. Kalau tak ada, awak rasa awak kena tak tahu lagi, awak buat dulu yang kesatuan dulu. Lepas tu baru buat pelengkap. Okay, kalau A kesatuan B maksudnya semua yang ada di antara A dengan B. 30, 32, 33, 34, 36, 38 dengan 39. Okey, so sekarang apakah pelengkap bagi A kesatuan B? Pelengkap. So kalau pelengkap mana yang bukan? So kita akan bandingkan jawapan yang awak dapat kat sini ni, awak bandingkan dengan set semester. Okey, so bila saya bandingkan dengan set semester, saya dapat 31, 35, 37 dengan 40. So ini adalah pelengkap bagi kesatuan A atau B. Okey, seterusnya kita nak cari tindanan C. So jawapan ni awak nak tindankan dengan C, bersilang dengan C. Okey. So kamu tengok ni, lepas tu bersilang dengan C. So mana nak tengok nilai C? Nilai C ada kat sini kelas. Okay, so awak buat comparison, awak buat perbandingan. 31, ada tak? Ada. 35, ada 35 dekat C. Nampak? So kita akan dapat jawapan pertama kita 35. Seterusnya 39 tak ada. 40 seterusnya yang ada. Okay, so jawapan dia adalah 35 dengan 40 sahaja. Okay, ini cara kita nak buat. So mula-mula yang penting senaraikan. Selepas senaraikan baru boleh buat step-step yang seterusnya. Okay, kita teruskan. Okay, kita buat yang kedua. Yang kedua dia kata A pelengkap A bersilang dengan kesatuan B dengan atau C. Okay, kesatuan B atau C. So mana yang senang? Kita buat yang kalau saya suka buat yang kurungan. So dan memang kita disarankan untuk buat yang kurungan. So jom buat yang kurungan dulu. B kesatuan C. B kesatuan C adalah gabungan antara B dengan C, antara dua ni. Okay, so kita tengok 30, 32, 34, 35, 36, 38, 39, 40. So ni semua gabungan antara B dan C. Okay, so sekarang nak cari A pelengkap tu apa? A tu siapa? A adalah ni. So pelengkap daripada A mana yang tak ada dalam set semester ya? So, kita tengok 30 ada. So tak boleh tulis 31, 32, 34, 35, 37, 38 dengan 40. Okay. Sorry ya, teacher tak cukup tempat so saya kena tulis macam ni. Okay, lepas tu baru kita buat A, pelengkap A, persilangan, kesatuan B atau C.
Okay, so sekarang kita buat comparison antara dua ni kelas. Antara yang ni dengan yang ni. Okay, kita tengok mana yang sama. 32 sama, 34 sama, 35 sama, okay, 38 dengan 40. Ni adalah nilai-nilai yang sama. So nilai-nilai sama ni yang kita tulis untuk jawapan yang last. So jawapan last kita akan jadi 32, 34, 35, 38 dengan 40. Okay, so kamu kena memahami ya kelas. Kalau awak faham, soalan ni sebenarnya senang untuk kita buat. Okay, so jom teacher buat yang seterusnya. Okay, untuk yang seterusnya saya turunkan ni sekejap. Saya letak kat sini. Okay, so saya akan buat dekat bahagian atas ya. Alright. Okay, untuk soalan ni dia kata dia nak A tindanan C. Ya, kita cari A tindanan C dulu. Sekejap, teacher gerakkan kat sini ya sebab teacher nak tengok benda ni. Okay, so A tindanan C. So kita tengok antara A, ni A kan. Okay, kita tengok antara A, ni A dengan C. Mana yang sama antara A dengan C? Kita nampak 30 dengan 30. 23 tak ada, 36 tak ada, 39. Okey, ada 2. Okey, so kita ada 2 kat sini iaitu 30 dengan 39. Okey, ini adalah untuk elemen yang ada dalam antara A dengan C. Tapi sekarang kita nak cari yang pelengkap. Kalau nak cari yang pelengkap persilangan A dan C adalah segala benda yang tak ada kat sini tadi. 30 dan 39. So kita ambil set semester ni. Okay, lepas tu kita kecualikan siapa? 30 kita kecualikan, 39 ni kita kecualikan. So selain daripada itu semuanya kita masukkan 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38. Okay, ingat 39 tak ada kan? So kita terus kepada 40. Okay, seterusnya kita nak cari apa pula sekarang? Okay, sekarang kita nak cari yang kurungan dulu. Kita kena fokus buat yang kurungan dulu ya. So seterusnya kita nak cari B tindanan C. Okay, ataupun persilangan antara B dan C. Okay, persilangan antara B dan C. Okay, yang ni awak tengok kat sini. Okay, so kita tengok, teacher tukar warna sikit supaya nampak. So kita compare sekarang, B dengan C. Apa yang sama antara B dengan C? Okay, 30. Sama kan? Okay, lepas tu 36. Sekejap 30. Okay, lepas tu 32. So teacher tulis teruslah. Okay, 30, 32. Mana yang sama je? Itu saja. 30 dengan 32. Ada 2 sahaja. Okay, so sekarang kita buat yang keseluruhan. Okay, dalam yang keseluruhan ni dia nak persilangan antara pelengkap A, C. Okay, lepas tu bersilang semula. Bukan bersilang. Sekarang ni kesatuan kepada B persilangan C. Okay, so sekarang kesatuan. Kalau kesatuan nantinya kita kena masukkan semua nilai yang ada dekat sini dengan nilai yang ada dekat sini. Okay, bukan dekat sini ya guys. Antara nilai ni dengan nilai ni. Okay, so antara dua nilai ni. Okay, so hanya yang ni kita tak perlu masukkan. So artinya dia akan jadi berapa? Okay, kita akan dapat 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40. Okay, so itu adalah jawapan dia ya. Okay, okay, teacher teruskan. Kita pergi ke cara macam mana nak lorekan. Okay, yang lorekan ni teacher dah ambil daripada buku teks awak. So saya hanya nak tunjukkan sahaja. Okay, so kaedah nak melore ni kita tak boleh terus melore. Okay, kita ada prosedur yang kita kena lalui. Okay, so contohnya untuk soalan yang pertama ni kita kena buat yang lorekan kawasan A pelengkap bagi kesatuan A atau B. So A atau B, so ini adalah A. Okay, ingat yang warna merah ni yang teacher bulatkan ni adalah A. Segala yang ada dalam tu semuanya A. Dan segala yang ada dalam ni semuanya B.
Okay, so bila dikata pelengkap, pelengkap adalah yang bukan. Sebab tu dia lorekan kawasan yang bukan. Bukan ni yang boleh nampak kawasan yang purple ni semua. So dia lorekan semua kawasan ni. Okay, so awak kena lorekan. Guna pensel je dulu. Okay, lorekan. Lepas tu, ini bukan jawapan last awak ya. Lepas tu dia kata apa? Lorekan kawasan bagi set C. Mana satu set C? Okay, so sekarang ni sebab dia nak bersilang dengan C. Sebab dia bersilang dengan C, bila bersilang dengan C, artinya yang kita lorekan kat luar tu semua kita buang. Okey, kita hanya lorekan yang ke dalam sahaja. Tapi bila awak lorekan ke dalam ni, awak tengok ya, kita kena overlap dia. Okey, so yang dekat dalam ni, dia tak lore kan? Okey, so artinya dekat sini pun sepatutnya tak lore. Okey, so jawapan yang tinggal hanya kawasan yang C sahaja, yang dekat sini sahaja. Ni je jawapan awak. Ni cara nak melore ya kelas, so awak kena faham cara yang nak melore ni. Okey, sebab dia ada 3 set. Dia ada pertama, buat yang untuk ni. Lepas tu yang kedua. Lepas tu baru awak boleh kata okey ini jawapan last dia. Okey, kita cuba satu lagi. Sekarang ni A pelengkap. So ambil gambar raja dulu. Mana satu A pelengkap? So A pelengkap adalah semua yang di luar ni. Kecuali A. Okey, selepas tu kita tengok apa mana satu kesatuan antara B atau C. Kesatuan B atau C yang ni. So bila kita compare kedua-dua, so awak bandingkan kedua-dua ni. Okey, bila bandingkan kedua-dua ni, mana tempat yang sama? Artinya kalau awak tengok sini, ini lore. Ini tak lore. So artinya ini kita tak terima, ini kita buang. Okey, yang ni betul. Artinya kita cari padanan yang sama lah. Okey betul. Okey betul. So artinya jawapan last awak hanya akan ada 3 yang ni sahaja. Okey? Alright, cuba fahamkan. Cuba tengok balik contoh tu nak fahamkan. Saya rasa awak boleh buat. Okey, seterusnya. Lorekan antara A kesatuan, A persilangan C. Tapi yang ni pun nak cari pelengkap. Pelengkap mana yang bukan. So A persilangan C adalah ruangan ni. Okey, ruangan ni adalah A persilangan C. So yang selainnya bukanlah. Okey, so kita highlight yang bukan tu. Selepas tu kita tengok, okey ni kita dah selesai. Lepas tu kita pergi kesatuan. Kesatuan maksudnya termasuk. Okey, ini you kena be careful. Kalau termasuk artinya B tindanan C. Mana satu B tindanan C? Ni B tindanan C. Okey. So kalau kita compare yang ni, kita akan bagi jawapan dia segala-gala ni termasuk yang 30 ni. Okey, sebab tu kita lorekan semua ni dan kita hanya tinggalkan 39 sahaja. Okey. Alright. Okey, so jom kita cuba buat satu soalan ni. Muka surah 120 daripada buku teks awak ya. So sekarang teacher ajar awak. Okay, kita buat ni bersama-sama. Hopefully kita boleh, kamu boleh faham dengan lebih lanjut lah cara nak lorekan. Sebab dalam exam ada kemungkinan besar yang lorekan ni akan menjadi antara satu topik yang dipilih. Okay, sebab kalau ikut format SPM yang sekarang ni memang soalan lorekan ni ada wujud. Okay, so kemungkinan besar untuk kamu nanti tahun depan nanti SPM kamu pun mungkin soalan ni akan dikekalkan ya. So jom kita buat soalan ni bersama-sama. Okay, so sebelum buat soalan ni ada beberapa faktor yang kita kena tengok. Okay, mula-mula kita tengok. Dia bagi awak J, N, okay yang ni. So lepas tu kita ada K kesatuan L. Okay, ni ada 3. So kita ada pertama, kedua dan ketiga adalah hubungan antara dua-dua ni. Okay, so jom buat J pelengkap bagi persilangan J and K. So mana satu persilangan J, K? Okay, persilangan antara J dan K adalah yang ni. Okay, teacher warnakan. Ini adalah persilangan antara J dengan K. Okay. Alright, ni persilangan antara J dengan K tapi dia nak apa? Sekarang ni dia tak nak persilangan dia nak yang pelengkap. So apa maksud pelengkap? Pelengkap maksudnya segala yang bukan. Okay, so teacher akan warnakan biru yang untuk yang bukan ya. Okay, so teacher nak perhatikan ya.
Segala yang bukan tu ya. So, segala tempat yang tak bertanda kuning tu semua kita highlight. Okay. Ini teacher tunjuk step ya. Nanti dia ada jawapan dia lebih mudah daripada ni ya. Kita tanda dulu ya. Teacher tanda dulu. Okay. Sorry ya. Teacher guna warna ni. So dia mungkin akan macam menenggelamkan the whole picture dia. Okay. Lebih kurang macam ni. Okay. Ini kita baru selesai sebelah sini. Kita masih boleh buat K kesatuan L. So mana satu K kesatuan L? K kesatuan L adalah yang ni saya padam ya. Kita padam K kesatuan L. So K, segala-gala yang berada dekat dalam ni adalah K. Okay. Semua ni K. Okay, kesatuan L termasuk triangle ni. Okay, so yang ni adalah K kesatuan L. Sekarang dia nak antara yang warna biru ni kan. Okay, so sekarang kita dah kurangkan lagi dia punya kawasan dia. Maksudnya yang warna biru ni semua dah tak ada dah. Okay, sebab yang seterusnya dia nak persilangan. So kalau persilangan, dia hanya tengok yang kesatuan sahaja. Yang ada the next line tu saja ya kelas. So teacher padam semua ni. Okay, so artinya tadi kita dapat semua kan. Okay, dalam semua tu kecuali semuanya berlori kecuali yang kat dalam ni saja yang tak berlori tadi. Betul? Okay, lepas tu dia kata K dengan L sahaja. So bila K dengan L yang dekat luar-luar ni pun kita kena buang. Kita tak boleh lorikan. So jawapan awak yang last yang awak patut lorikan hanya yang ni sahaja ya kelas. Kena lorikan betul-betul dekat dalam kawasan diagram ya. Tapi sebab teacher ni tunjukkan dalam bentuk ni mungkin ada yang tak kemas ya, dia keluar ya. So ni je jawapan dia. Okay, dah habis dah. Awak dah dapat dah jawapan untuk tu. Okay, kita teruskan untuk ni. Okay, sama je J persilangan K tapi pelengkap. So J dengan K, persilangan J dengan K adalah artinya K ni semuanya bersilangan dengan J. So mana yang bukan? Okay, mana yang bukan adalah yang ni. Yang ni dengan dekat kawasan yang luar ni. Okay, so saya tak warnakan penuh sebab nanti kita akan padam balik juga. Lepas tu kita tengok K kesatuan L. So K kesatuan L adalah yang dalam ni sahaja kan. So artinya sekarang saya kena padam yang dekat luar ni. Sebab yang tu dah tak termasuk dalam senarai dia. So teacher padam So bila teacher padam, okay, apa yang tinggal tu adalah jawapan dia. Okay, so jawapan dia adalah yang kotak L dekat dalam tu je. So mana yang bergabung tu pun dia tak ambil. So ni je jawapan awak kelas. Okay, so nanti ini adalah contoh lah. Okay, saya harap awak boleh take note. Nanti video ni teacher lepas upload tu awak boleh cuba fahamkan balik. Cuba tengok balik video tu dan fahamkan apa yang teacher ajar. Okay, teacher dah habis dah untuk ni ya. Okay, saya teruskan. Okay, kita cuba sekarang praktiskan diri. Okay, sekarang ni kita dah pergi ke penyelesaian masalah. So, kejap teacher tunjuk dulu yang ni. So, bagaimana anda menyelesaikan masalah yang melibatkan gabungan operasi set? Okay, so contoh soalan yang dia bagi kat sini. Persatuan Penduduk Taman Bahagia menganjurkan beberapa pertandingan sukan supaya penduduk menyedari akan kepentingan kesihatan diri. So, ada 35 orang. Daripada 35 orang, 35 orang menyertai pertandingan bola sepak, 24 pingpong, 13 badminton, manakala 4 orang menyertai pertandingan bola sepak dan pingpong. Okay, tengok ya, dia berlaku pada masa yang sama, simultaneously pada waktu yang serentak, bukan waktu yang serentak, pertandingan yang serentak. Artinya dia buat dua pertandingan, bola sepak dengan pingpong, dua-dua dia masuk. Okay, lepas tu ada 8 orang lagi tu, dia masuk pingpong dan juga badminton. Okay, dan ada 2 orang antara tu masuk ke 3 pertandingan. Okay, so kalau dekat sini imagination dia, teacher dah nampak dah. Teacher dah nampak 3 yang bergabung ya. Okay, so jom kita tengok ya. So mula-mula memahami masalah. Okay, jumlah peserta berapa tak tahu, tak diberitahu. Bola sepak 35, pingpong 24, badminton 13. So bola sepak dan pingpong 4, pingpong dan badminton 8. Badminton dan bola sepak sahaja tak ada orang dia tak ambil badminton dengan bola sepak, tapi dia ambil 3 ada. Bola sepak, pingpong dan badminton ada 2 orang. Okay, so ini adalah masalah dia. Mana kita dapat makluman ni? Semuanya daripada soalan.
Selepas itu baru kita boleh merancang strategi. Okey, nak buat apa? Kita bagi nama untuk set-set dia. Okey, A peserta bola sepak, B peserta pingpong, C peserta badminton. Lepas tu kita lukiskan gambar Raja Wen. Guys, awak hanya boleh memahami soalan bila awak melukis gambar raja tu. Sebab gambar raja tu membantu awak ya. So apa yang perlu ada dalam gambar Raja Wen tu? Okey, ni gambar Raja Wen dia. Okey, so A tadi adalah bola sepak, betul? B pingpong, okey, B pingpong dan C ni adalah badminton. Okey, so daripada sini kan yang dia kata A ni, A dia kata apa? 35 orang. Tapi dalam 35 orang, 4 orang main bola sepak dengan pingpong dan 2 orang main bola sepak, pingpong dan badminton. So 4 tambah 2, 6 orang. So kita kena keluarkan 6 orang kat sini. Okey. So dalam kes yang ni, ini yang berlaku kelas. Awak kena memahami. Lepas tu baru awak boleh buat pengiraan. Lepas buat pengiraan baru awak dapat jawapan. So yang ni dari buku teks, contoh yang memang dah ada muka surat 121. Okey, untuk membantu awak, teacher sekarang akan tunjukkan satu contoh, 2 contoh soalan. Okey, dan harap-harap contoh soalan ni akan membantu awak untuk membuat kerja-kerja yang lain. Okey. Okay, so kita tengok praktiskan diri ni awak boleh rujuk muka surat 122. Okay, so teacher akan buatkan. Mungkin kalau awak faham apa yang teacher buat kat sini, saya rasa kita dah lepas satu objektif kita lah. Okay, so jom. Sebuah pasar raya mengadakan kempen hari tanpa beg plastik. Pembeli yang hadir perlu membeli beg plastik atau beg guna semula untuk membungkus barangan yang dibeli. Okey, ni yang berlaku pada keadaan sekarang ya. Okey, sebanyak 90 orang. So kita ada berapa orang pembeli? So jumlah pembeli iaitu set semester kita adalah, okey, bilangan set semester kita adalah 90 orang. Okey, itu makluman pertama. Okey, memahami masalah. Ingat apa yang kita kena buat, memahami dulu masalah. Yang kedua dia kata sebanyak 51 orang. Okey, 51 orang, okey. Kita guna perkataan lah beg plastik kita guna beg plastik. Okey, 51 orang. Okey, beg guna semula. Okey, beg guna semula berapa orang? 48 orang. Okey, dan antara tu kita ada 9 orang yang menggunakan beg plastik dan beg guna semula. Ni mungkin kenapa, okey, dia dah bawa beg guna semula tapi barangan yang dia beli tu terlalu banyak, so dia terpaksa juga guna beg plastik. Okay, yang ni ada berapa orang? Ada 9 orang. So kita dah fahami dia punya masalah dia. Okay, lepas fahami masalah dia, kita buat strategi. Okay, strategi dia, apa yang dia nak kita cari? Strategi dia nak kita cari bilangan pembeli yang tidak menggunakan plastik. Itu strategi dia. Okay, so saya lukiskan gambar Raja Wen ya. So gambar Raja Wen, sebab dia ada 2 kuantiti je kan. Okay, so ini adalah, okay, saya nak letak A sebagai beg plastik. Ini strategi saya tadi. Okay, so B ni saya nak namakan sebagai beg guna semula. Okay, lepas tu saya buatlah A, saya buat B. Okay, selepas teacher dah buat A dengan B ni kan, kelas. Alright, so kita tengok A ni beg plastik tadi berapa orang? 51 orang. Tetapi awak tengok walaupun dia 51, 9 daripada 51 ni dia guna kedua-dua. So dekat tengah-tengah ni akan jadi 9, kedua-dua ya. Okay, so yang dekat A ni kita kena tolak 51 tolak 9. Yang dekat B ni 48 tolak 9. Okay, so nilai sebenar dekat sini adalah 51 tolak 9 berapa? 51 tolak 9 dapat 42, betul? Okay, alright. So kita akan dapat sini 42. So sebenarnya orang yang hanya menggunakan beg plastik, okay, bilangan A sebenarnya adalah 42 sahaja. Bilangan B adalah 39 dan bilangan A persilangan B yang tu yang sama dengan 9. Okay, so ini adalah 39. So kita dah menjawab soalan. So bilangan pembeli, okay,
yang tidak menggunakan plastik. Siapa yang tak guna plastik? Siapa yang tak guna plastik? Yang B ni je lah yang tak guna plastik kan? Ruangan ni yang tak guna plastik. So ruangan ni sama dengan berapa? 39. Dah jawab dah kelas. Itu adalah cara nak menjawab. Faham? Faham. Faham Okay, hopefully saya tak laju sangat. Okay, so kalau faham kita pergi kat contoh yang seterusnya. Jangan ada yang tertidur pula. Okay, alright. So contoh ni contoh yang last ya. Okay, contoh yang last sebelum saya bagi kerja. Saya dah bagi kerja semalam tapi nanti saya terangkan apa yang awak kena lakukan Alright, gambar rajawan menunjukkan bilangan unsur dalam set X, set V, set W. Okay, so dia dah bagi dah set semesta ni sama dengan apa? Okay, set semesta ni sama dengan X, kesatuan V, kesatuan W. So bilangan dia adalah 56. Ni yang diberi dalam soalan, memahami soalan penting kan? Okay, selepas tu kita tengok dia nak kita tentukan nilai K. Macam mana nak tentukan nilai K? Ni nampak je soalan macam susahnya. Tapi cara nak menjawab dia sangat senang ya kelas. Apa yang awak kena buat? Awak kena ambil nilai 14, 2, 3K, 1, 5, 3, 5K. Tambah ke semua ni sama dengan 56. Itu je. Okay? Alright? So jom. Teacher tunjukkan penyelesaian dia. So 14 tambah 2 tambah 5 tambah 3 tambah 1 tambah 3K tambah 5K tolak 1 sama dengan 56. Mana saya dapat semua ni? Semua ni dalam kotak ni. Okay, semuanya daripada gambar rajawan. So bila saya tambah 14 tambah 2, 16 tambah 5, 21, 21 tambah 3, 24, 25. Okay, dapat 25 tolak 1. 25 ni tolak 1 ya. So 25 tolak 1, 3K tambah 5K kita dapat 8K sama dengan 56. So 8K sama dengan 56 tolak 24. Ni awak selesaikan dapat 24 tolak dengan 24. So K sama dengan tolak 32 bahagi 8. So K sama dengan 4. Dah habis dah, awak dah jawab dah soalan.